Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. InsyaAllah pada kali ini kita akan berkongsi berkaitan dengan kelebihan bersahur, yang mana kita berada dalam bulan Ramadan, digalakkan untuk bersahur untuk memberikan kekuatan pada diri kita untuk melaksanakan ibadah puasa di siang harinya. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam satu hadis, as-suhur akluhu barakah, fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma'i, fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sahur adalah makanan yang penuh berkat. Oleh kerana itu, janganlah kalian meninggalkan sekalipun hanya dengan minum seteguk air. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Apakah yang dimaksudkan dengan sahur? Ia sebenarnya berasal daripada perkataan Arab sahara, yang dimaksudkan bahagian akhir malam yang hampir dengan waktu subuh atau terbit fajar. Dari segi istilahnya, bermaksud perbuatan mengambil sedikit makanan di waktu akhir sebelum terbitnya waktu fajar. Walaupun sahur itu bukan syarat sah puasa, tetapi tanpa sahur juga anda wajib dan dibolehkan untuk berpuasa. Namun, pada sahur itu ada keberkatan yang perlu dijaga dan banyak kelebihan yang akan Allah Subhanahu wa taala ganjarkan kepada muslim yang melaksanakan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kita akan berkongsi beberapa kelebihan bersahur, yang mana pertama, dia merupakan salah satu penyebab ataupun pembeza di antara puasa orang Islam dan puasa orang Yahudi. Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akatus sahar. Perbezaan antara puasa kita umat Islam dan puasa ahli kitab terletak pada makannya di waktu sahur. Setiap agama di dunia ini mengamalkan puasanya yang tersendiri. Begitu juga dengan ahli kitab, yang telah disebut berdasarkan hadis Nabi SAW di atas. Ahli kitab ialah golongan Yahudi dan Nasrani yang percaya kitab Injil dan Taurah. Namun setelah lahirnya Nabi SAW, mereka telah menolak ajaran Al-Quran itu sendiri. Maka golongan ini berpuasa sama seperti kita, iaitu dengan menahan lapar dan dahaga, namun tidak mengamalkan bersahur. Berbeza dengan umat Islam yang disunnahkan bersahur sebagai salah satu amalan sunat di bulan puasa. Yang kedua, pada sahur itu ada keberkatannya. Kata Nabi SAW dalam satu riwayat Al-Bukhari dan Muslim, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kerana sesungguhnya pada sahur, yakni makanan pada waktu sahur itu, ada keberkatannya. Rasulullah SAW menganjurkan untuk bersahur kerana banyak keberkatan yang boleh kita rebut. Antaranya, ia dapat membantu kita untuk menguatkan diri semasa berpuasa. Dengan bersahur juga, ia dapat memberi kita tenaga dan boleh menjadikan kita lebih proaktif pada hari tersebut. Dan yang ketiga, untuk kesihatan tubuh badan kita sendiri. Imam Ibn Adli Al-Bar, kajian mengenai hadis bersahur dan kepentingannya adalah bertaraf sahih dan mampu memberikan kesihatan kepada diri sendiri. Kajian saintifik juga menekankan bahawa penekanan Nabi SAW agar bersahur dilewatkan mempunyai sebab yang tersendiri, iaitu ia menempati waktu sarapan pagi. Hal ini kerana makanan yang paling utama dalam masa 24 jam ialah pada waktu sarapan. Dan yang keempat, Nabi SAW menyebutkan juga dalam satu hadis yang lain, innallaha wa malaikatahu yusalluna
'alal mutasahhirin. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Hadis riwayat Ibnu Umar. Kesimpulannya bahawasanya kita digalakkan untuk melaksanakan sahur ini untuk mendapatkan keberkatan, untuk mendapatkan ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat akan senantiasa berselawat ke atas golongan yang bersusah payah menggagahkan diri untuk bangun untuk makan sahur. Maka kita digalakkan untuk bersahur, menjadikan kita lebih bertenaga untuk melakukan ibadah puasa Ramadan, untuk kita bertenaga bagi kita melaksanakan amalan-amalan sunat yang lain. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam, dan terima kasih.